Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Just Typical Abro Channel. Dan kali ini setelah sekian lama saya tak buat video percakapan dengan kamera macam ni, hari ini saya ada satu polemik lah yang saya nak ulas, yang saya nak terangkan kepada viewers semua. Baru je 2-3 hari lepas keluar satu poster dari KPM berkaitan beasiswa Persekutuan Perguruan apa entah, saya dah lupa, nanti saya sertakan gambar dekat video ni, yang banyak menimbulkan kekeliruan kepada calon-calon IPG lah khususnya. Jadi fokus video hari ini untuk hilangkan kekeliruan calon-calon IPG tahun 2023. Jadi apa yang saya akan cakap hari ini adalah berkaitan perbezaan PISMP dan ISMP. Apa benda perbezaan PISMP dengan ISMP ni? Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut kepada perbezaan PISMP dan ISMP, mari kita ulas definisi dulu. Definisi PISMP dan definisi ISMP. PISMP merupakan singkatan kepada Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, manakala ISMP merupakan akronim ataupun singkatan kepada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan. Perbezaan definisi dekat situ ialah PISMP ni program ijazah yang khusus untuk pelajar-pelajar perguruan, manakala untuk ISMP adalah pendidikan. Itu merupakan beza yang pertama, beza dari segi definisi dan konsep. Beza yang kedua ialah yuran pengajian. Dari segi yuran pengajian pula, PISMP ataupun Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan mengenakan yuran sebanyak RM500 Malaysia kepada pelajarnya. Dan 500 tu hanya 500 seumur hidup, iaitu semasa tempoh pelajaran. Belajarlah dekat masa PISMP. Manakala ISMP, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, yuran pengajian bagi ISMP adalah mengikut kursus pendidikan dan universiti awam. Ini berdasarkan maklumat yang saya dapat dari internet lah. Kalau viewers rasa ada pencanggahan maklumat ataupun maklumat yang saya kongsikan ni salah ataupun kurang tepat, anda boleh komen fakta yang betul dekat ruangan komen dekat bawah. Okey, pelajar PISMP perlu membayar sebanyak RM500 saja seumur hidup sepanjang selama 5 tahun degree ataupun 4 tahun setengah degree. Sepanjang itulah 500 saja diorang kena bayar. Manakala ISMP tadi, yuran yang diorang kena bayar, kalau tak silap saya, berdasarkan pembacaan saya, yuran pembayaran ISMP berteraskan pelajar punya kursus, sama ada kursus pendidikan A ataupun pendidikan B ataupun sebaliknya. Beza yang ketiga ialah dari segi bantuan pengajian. Dari segi bantuan pengajian pula, untuk pelajar PISMP, dari segi bantuan pengajian pula untuk pelajar PISMP, pelajar PISMP akan diberikan allowance ataupun hampir pelajar PISMP akan diberikan allowance ataupun kita boleh panggil sebagai gaji lah, gaji sebagai seorang pelajar, iaitu sebanyak RM430 Malaysia satu bulan. Maksudnya setiap bulan pelajar akan dapat allowance duit sebanyak RM430. Manakala pelajar ISMP tiada bantuan pengajian. Bantuan pengajian untuk pelajar ISMP, pelajar tersebut perlu memohon sendiri. Dan inilah berkaitan poster yang KPM upload 2-3 hari lepas, iaitu berkaitan beasiswa Perguruan Persekutuan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan ISMP. Dan penerangan lain berkaitan bantuan pengajian ialah tidak semua pelajar ISMP akan memperoleh beasiswa ini, hanya sebilangan saja, dan beberapa fakulti ataupun program saja di universiti awam. Manakala pelajar PISMP, iaitu pelajar IPG lah senang kata, semua pelajar IPG di bawah program PISMP akan memperoleh RM430 sebulan secara bulanan. Baik, kita beralih kepada perbezaan yang keempat, iaitu kaedah pembelajaran.
Untuk kaedah pembelajaran, saya disclaim awal-awal yang ini berkaitan pembacaan saya, berkaitan olahan yang apa yang saya baca di media sosial, di internet. Kalau viewers kat sana, kalau cikgu ataupun siapalah yang nonton video saya sekarang ni, kalau anda rasa fakta yang saya keluarkan ni kurang tepat ataupun salah, anda boleh perbetulkan fakta tersebut di ruangan komen dekat bahagian bawah. Untuk kaedah pembelajaran berdasarkan yang saya baca di internet dan pengalaman saya sebagai seorang pelajar program PISMP sendiri, untuk PISMP, pelajar PISMP lebih terdedah pada kerjaya seorang guru di sekolahnya. Sebagai contoh, pelajar PISMP akan mempunyai 5 proses pendedahan mereka di sekolah. Yang pertama dan kedua adalah PBS, iaitu pengalaman berasaskan sekolah. Bukannya pentaksiran berasaskan sekolah yang macam ada PBD tu, bukan. Tapi ini adalah PBS, pengalaman berasaskan sekolah. Yang ketiga dan keempat ialah praktikum. Praktikum fasa 1 dan fasa 2 yang lebih detail daripada PBS. Dan yang kelima iaitu internship. Apa benda kelima-lima ni ataupun apa itu PBS, apa itu praktikum, apa itu internship, insya-Allah saya akan rungkaikan dalam video yang lain lah. Sebab kalau kita nak rungkaikan dalam video ni sangat-sangat panjang, mungkin dah boleh jadi movie je saya punya video kali ni. Kita balik kepada perbezaan tadi. Perbezaan keempat ialah pelajar PISMP, program PISMP terdedah kepada simulasi guru di sekolah, iaitu ada PBS, ada praktikum, ada internship. Manakala pelajar ISMP, setahu pembacaan saya, mereka hanya terdedah dengan sekolah melalui praktikum saja, tak ada PBS, tak ada internship. Dan kalau viewers rasa, kali ketiga saya sebut, kali ketiga saya disclaim, kalau viewers kat luar sana rasa fakta ni kurang tepat, boleh komen dekat bawah, perbaiki apa yang saya salah dekat bawah. Yang kelima ataupun kedua terakhir, perbezaan yang kelima ialah dari segi tempat belajar. Untuk pelajar PISMP, iaitu program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, kesemua pelajar PISMP ditempatkan di salah sebuah kampus Institut Pendidikan Guru di Malaysia yang ada 27 semua. Dan manakala untuk pelajar ISMP ditempatkan ataupun melalui proses pelajaran di universiti awam di seluruh Malaysia ataupun IPTA di Malaysia. Perbezaan yang kelima ialah tempat belajar untuk pelajar PISMP dan pelajar ISMP. Dan info tambahan ialah pelajar di bawah program PISMP akan menjalani program PPISMP dahulu sebelum mereka masuk ke PISMP. Apa benda PISMP, viewers semua boleh rujuk video-video saya lepas, mungkin dekat atas ni ke, dekat bawah ke, nanti akhir video ke, nanti tekan lah. Dan perbezaan yang terakhir ialah dari segi penempatan graduan-graduan. Semua sedia maklum yang semua graduan PISMP dan juga graduan ISMP merupakan graduan seorang guru yang berkerjaya dan profesion seorang guru. Jadi of course lah mereka adalah guru. Diorang grad nanti. Jadi penempatan diorang ni lah yang paling berbeza sekali. Dalam bahasa yang ringkasnya, pelajar-pelajar PISMP ataupun pelajar IPG akan grad dari cikgu sekolah rendah, manakala pelajar ISMP, pelajar universiti awam dalam bidang pendidikan akan grad dan jadi cikgu sekolah menengah. Okey, setakat itu saja video kali ini dan saya nak rumuskan ada 6 kesemuanya perbezaan umum PISMP dan ISMP. Okay, sebenarnya banyak lagi perbezaan PISMP dan ISMP di luar sana yang tak boleh saya nak selitkan sebab ada banyak isu, ada banyak polemik dan apa semua. Tapi secara umumnya ada 6 lah perbezaan dalam video ni yang saya ringkaskan. Dan sebelum saya akhirkan video ni, saya nak ucapkan selamat berjaya kepada adik-adik batch 05 khususnya untuk keputusan exam korang yang bakal tiba 8 Jun nanti. Saya doakan yang adik-adik semua batch 05 akan mendapat keputusan yang flying colours ya. Dan saya juga mendoakan kerjaan viewers semua, khususnya calon IPG tahun 2023 yang bakal terima keputusan UKCG. Semoga calon IPG tahun 2023 semua dapat lulus UKCG dan meneruskan perjalanan korang untuk ujian kecergasan fizikal dan juga temu duga secara fizikal, insya-Allah. Amin. That's all for today. Jangan lupa share atau kongsi video saya kepada semua orang lah. Dan jangan lupa like. Dan kalau ada persoalan berkaitan pendidikan lah ataupun berkaitan IPG lah khususnya, korang boleh komen dekat ruang section dekat bawah. InsyaAllah saya cuba reply secepat mungkin. Okay, that's all for today. Thanks for watching. Bye.